Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bidang kuasa bagi undang-undang syariah kepada kerajaan negeri dan juga undang-undang sivil kepada kerajaan persekutuan ataupun di peringkat persekutuan. Maka dalam konteks berlakunya isu pertindihan undang-undang antara kedua-duanya iaitu persekutuan dan juga negeri, apakah cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Persekutuan? Tanya terus akan membawa isu ini bersama dengan anda seketika nanti. Mahkamah Syariah ni memang betul-betul mahkamah keluarga. Okey, dengan hakim-hakim dia, petugas-petugas kaunter dia, kaki tangan pendaftar mahkamah yang sentiasa meraihkan dan ada empati kepada pihak-pihak yang berurusan dengan mahkamah. Barulah dia akan jadi mahkamah keluarga yang sebenar. Otherwise kita tak boleh nak treat dia macam mahkamah jenayah. Ya, persoalan berbangkit berkenaan apakah cabaran kepada keputusan Mahkamah Syariah dianggap sebagai cabaran kepada undang-undang Islam. Tanya terus bersama dengan Tuan Hisham Fauzi. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus pada kali ini. Persoalan berkenaan tentang bidang kuasa dan juga limitasi kuasa antara bidang negeri bagi syariah dan juga persekutuan bagi sivil. Jadi apakah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bidang kuasa bagi Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil ini semuanya telah pun ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Yeah. Dan bidang kuasa kerajaan negeri dan juga bidang kuasa kerajaan pusat serta senarai bersama ada di jadual ke-9, non-schedule Perlembagaan Persekutuan. Yang mana kalau kita lihat jadual ini agak ekstensif lah, agak detail, agak lengkap juga dan terperinci lah. Yeah. Yang telah menyebut perkara-perkara apakah yang boleh ditadbir urus oleh negeri di peringkat pusat dan juga apakah senarai-senarai yang mana mempunyai bidang kuasa secara bersama. Yeah. Okey, baik. Mahkamah Syariah ini kalau mengikut perlembagaannya berada di bawah bidang kuasa negeri. Dan sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada perbezaan di antara Mahkamah Syariah di antara negeri-negeri. Ya. Apabila dianggap sebagai mencabar keputusan Mahkamah Syariah itu adalah manifestasi kepada mencabar undang-undang Islam, apakah dakwaan itu berasas? Itulah sehari dua ini timbul tanggapan, ada yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah sekarang terancam, undang-undang syariah sekarang ini terancam. Jadi kita perlu melihat secara objektif benarkah dakwaan-dakwaan ini. Kerana apa yang berlaku di mahkamah sekarang ini ialah kes yang melibatkan persoalan sama ada negeri mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu. Okey. Kerana dalam, saya bagi contoh lah kan, kesalahan liwat. Di bawah jenayah syariah negeri ada kesalahan liwat ini. Dan hukumannya adalah 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan. Akan tetapi di bawah kanun keseksaan, undang-undang persekutuan, kanun keseksaan mengatakan, Seksyen 377 kata, kesalahan liwat ini hukumannya ialah penjara 20 tahun dan juga dengan sebatan. Untuk kesalahan serupa? Untuk kesalahan yang sama. Jadi, kadang-kadang timbul persoalan. Kami sendiri, pengamal undang-undang pun kadang-kadang memerlukan jawapan. Apakah yang sebenarnya yang terbaik? Sebab bagi orang awam, kadang-kadang dia akan rasa, tak fair lah. Tak adil lah bagi saya. Saya dituduh di mahkamah. Kalau dituduh di mahkamah syariah, maka hukumannya hanya 3 tahun penjara. Tapi kalau dituduh di mahkamah sivil, maka hukumannya ialah 20 tahun penjara. Tidakkah itu budi bicara pendakwa raya untuk membawa pendakwaan itu? Budi bicara pendakwa raya hanya di mahkamah sivil. Mahkamah syariah mereka mempunyai separate pendakwa raya. Mereka mempunyai jabatan pendakwaan mereka sendiri. Okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ini di Mahkamah Syariah ialah di Mahkamah Persekutuan adalah merupakan satu penilaian ataupun satu penafsiran kepada isu-isu yang begitu sebenarnya begitu lama dah berlega di Mahkamah Syariah. Tapi selama ini isu ini tidak pernah dites lah, kata dicuba untuk dilihat dan dinilai. Percubaan pertama dibuat pada tahun 2015 semasa dulu masa Parti Gerakan failkan cabaran kepada enactment Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan. Pada masa itu di Mahkamah Tinggi Kota Baru, I was one of the lawyer lah, saya salah seorang peguam pada masa itu mewakili Kerajaan Negeri Kelantan. Tapi ditolak di atas teknikal. Kemudian difailkan lagi di Mahkamah Persekutuan pada akhir tahun 2015. Juga pada masa itu di Mahkamah Persekutuan pun kes yang sama telah ditolak atas
teknikal. Maknanya isu the crux of the case, isu kes ini tidak pernah diputuskan sebelum ini. Hanya Jadi technicality. hanya atas technicality saja pada masa itu ditolak saman. Okey, sekarang ini lebih kurang benda yang sama, maka mahkamah kena dengar dan mahkamah buat keputusan. Dan sekarang ini di mahkamah untuk kes ini kita kena bagi kepercayaan lah kepada mahkamah. Sebab yang terlibat dalam kes ini keseluruhannya ialah 22 orang peguam yang paling kanan di Malaysia ini. Okey. Yang memang dah banyak pengalaman berwibawa dan juga melibatkan 9 hakim yang paling senior dalam Malaysia. 9 hakim akan mendengar 22 peguam berhujah. Jadi kita berilah kepercayaan kepada sistem yang ada pada hari ini supaya kita boleh tengok nanti apakah yang akan keputusan yang keluar. Ya, ada dakwaan kalau sekiranya mencabar enakmen jenayah syariah. Dalam konteks ini di negeri Kelantan, ada yang mengatakan ia juga akan menyebabkan pembatalan kepada enakmen syariah di 14 negeri yang lain. Dakwaan ini berasas, tuan? Baik, enakmen yang ada dalam persoalan kita hari ini ialah enakmen takzir. Okey, enakmen takzir ini kita kena faham apakah itu sendiri takzir. Takzir ini ialah hukuman denda bergantung atas pemerintah. Okey, jadi hukuman takzir ini mungkin berbeza di antara negeri-negeri. Jadi kalau nak kata kesalahan ini akan terus secara automatik akan juga membatalkan perkara itu, saya rasa tidaklah 100% secara 100%-nya benar. Okey. Dan dalam hal ini juga sebagaimana yang sebut tadi, dia penting kerana dia memberi penafsiran, dia akan memberikan garis panduan kerana sebelum ini tidak ada garis panduan yang jelas. Perkara-perkara begini jatuh dalam grey area of the constitution, dalam bidang kuasa yang agak kelabu. Sama ada negeri boleh masuk ke dalam aspek-aspek sebegini untuk buat undang-undang di peringkat mahkamah syariah ataupun tidak. Jadi kalau mahkamah syariah mahkamah persekutuan sudah membuat keputusannya selepas daripada ini, maka kita mendapat panduan. Okey, dalam bidang ini clear, Mahkamah Syariah boleh buat undang-undang. Dalam bidang ini, okey, clear. Mahkamah Syariah tidak boleh buat undang-undang. Ya, maka kes ini akan menjadi presiden kepada kes-kes. Ya, dia akan menjadi garis panduan. Apakah ukurannya, apakah standard yang hendak dipakai dalam kita nak menafsirkan senarai-senarai negeri dan juga senarai persekutuan itu. Ya. Campur tangan politik dalam kes mahkamah, apakah ia akan mencalarkan elemen ketelusan judisiari? Kes ini difailkan pada bulan 5 2022. Itu di bawah kerajaan yang lama lah. Okey. Dan mendapat lift untuk kebenaran perbicaraan pada 30 hari bulan 9 2022. Dan petisyen telah dimasukkan ke mahkamah pada bulan 10 2022. Okey. Semuanya berlaku di bawah kerajaan yang lama lah. Tapi tiba-tiba sekarang ni ada bekas menteri yang menimbulkan isu ini, yang memakaikan sehingga nak menganjurkan perhimpunan penganjuran. Bagi saya, awak sebahagian daripada kerajaan dulu kan. Jadi benda ni kita dah bawa ke mahkamah. Kalau kita bercakap lebih pun benda itu akan menjadi subjudice. Kita serahkanlah sahaja kepada mahkamah supaya mahkamah membuat keputusan. Dan apa-apa tindakan yang perlu dibuat selepas itu kita boleh buat di peringkat kerajaan selepas itu. Sebab undang-undang ni satu benda yang hidup. Bila satu benda yang hidup, dia boleh dipinda, dia boleh diubah. Kalau benda ni tak sesuai, kalau benda ni mahkamah putuskan sebagai tak boleh, maka dia boleh dipinda. Saya bagi contoh. Dalam kes Government of Kelantan versus Government of Malaysia, dalam kes kerajaan Kelantan lawan kerajaan Malaysia pada tahun 60-an dulu pasal membuat satu jambatan di Kelantan. Pada masa itu oleh kerana ketidakmampuan kerajaan Kelantan untuk membuat jambatan itu, maka kerajaan Kelantan telah mengatur satu projek supaya satu pemaju membuat jambatan sebagai balasannya mendapat sebuah jambatan bagi kerajaan negeri Kelantan. Pada masa itu Perlembagaan Persekutuan menyebut negeri tidak boleh berhutang dengan tanpa kebenaran kerajaan persekutuan. Jadi dalam kes itu kerajaan persekutuan mengatakan bahawa kerajaan negeri berhutang dengan syarikat tanpa kebenaran kerajaan persekutuan. Okey. Kita akan sambung berkenaan kes ini. Semuanya seketika nanti kita sambung perbualan kita dalam Tanya Terus.
Baik, bersua kembali dalam Tanya Terus. Tuan Hisham tadi ada bercerita berkenaan tentang kes yang diputuskan antara kita melihat bidang kuasa Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri. Amat menarik apabila kes Kerajaan Negeri Kelantan menentang Kerajaan Malaysia pada ketika yang disebutkan dan tahun yang disebutkan itu. Cuma dalam konteks kita ingin melihat berkenaan tentang pindaan undang-undang itu, ia bukan berada di bidang kuasa mahkamah. Sebaliknya di bidang kuasa legislatif ataupun penggubal undang-undang. Jadi bagaimana sebenarnya keputusan mahkamah itu boleh diteruskan dengan aspek penggubalan undang-undang? Ya. Kalau kita lihat selepas daripada keputusan Iki Putra pada tahun 2021, okey. Pada tahun 2021 mahkamah memutuskan dalam kes Iki Putra bahawa kesalahan liwat di bawah enakmen Selangor itu tidak boleh diteruskan kerana bertentangan dengan kanun keseksaan. Kemudian selepas daripada itu 200 orang peguam kanan di Malaysia ini telah pun menandatangani satu memorandum mendesak supaya kerajaan melakukan sesuatu, itu meminta peruntukan-peruntukan, beberapa peruntukan yang perlu supaya undang-undang mahkamah syariah itu dikemaskini. Jadi dalam hal kes kita di mahkamah hari ini pun tindakan proaktif sebeginilah yang kita harapkan terhadap kerajaan. Okay? Dan saya juga melihat ini adalah sebahagian daripada tindakan reformatif yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan di mahkamah syariah secara menyeluruh. Sebab dulu contoh tahun 2018 dulu sebelum ini kita tidak ada akta guaman syar'i. Kerana peguam syar'i ini dia tak macam peguam sivil. Peguam sivil kita ada Legal Profession Act. Kita ada akta profession guaman. Tapi peguam syar'i tak ada. So pada tahun 2018 kita telah buat akta guaman syar'i. Kemudian kita tubuhkan Jabatan Pendakwa Syar'i. Kemudian kita libatkan hakim-hakim di peringkat wilayah itu. Kita hantar kursus ke Ma'had Al-Ali Lulul Qudha untuk belajar cara-cara menulis penghakiman yang baik. Jadi semua ini adalah tindakan-tindakan reformatif yang menyeluruh. Reformasi yang menyeluruh untuk mahkamah syariah. Jadi pemerkasaan mahkamah syariah ini kita kena lihat secara keseluruhan. Kita tidak boleh secara segmentif. Kita kena melihat sebab di mahkamah syariah ini dia ada hakim, dia ada peguam, dia ada pendakwa. Kan? Lepas tu dia ada staf sokongan. Staf sokongan dia orang macam mana, penjawatan dia orang macam mana. Lepas tu tingkatan mahkamah. Pada tahun 2019 kita telah buat semakan tingkatan mahkamah. Dulu tingkatan hanya ada 2, ada 3, tapi sekarang sudah naik jadi 4. Jadi level ataupun tingkatan mahkamah itu daripada mahkamah rendah naik ke mahkamah tengah, kemudian mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan. Jadi sudah jadi 4 tingkat. Jadi ini dibuat di negeri Perak. Masa itu kita test di negeri Perak. Jadi ini adalah antara tindakan-tindakan reformasi yang boleh dilaksanakan di mahkamah syariah selepas kita melihat dan menilai isu-isu yang timbul di sana. Okey. Tetapi di sebalik semua itu, apabila kita melihat kepada bidang kuasa syariah di negeri dan juga di peringkat persekutuan, masih lagi akan timbul isu perbahasan legaliti ataupun isu undang-undang, khususnya dalam aspek perbahasan pertindihan bidang kuasa ataupun pertindihan undang-undang dalam konteks syariah dan juga sivil. Okay. Saya rasa sebenarnya yang banyak bertindih dalam hal hari ini ialah undang-undang jenayah syariah sahaja. Itu pun beberapa kesalahan saja. Sebab kalau kita baca sebenarnya enactment jenayah syariah ini ada 2. Saya salah seorang jawatan kuasa yang terlibat dalam menggubal kanun jenayah syariah negeri Kelantan dulu tahun 2014. Dia enactment kanun jenayah syariah Kelantan sini pun ada 2, enactment 1 dan enactment 2. Dan yang dalam persoalan kes kita pada hari ini hanyalah sebahagian daripada enactment 1. Jadi kalau nak katakan oleh kerana kes ini dah mencabar maka habislah mahkamah syariah, tak adalah lepas ni mahkamah syariah habislah. No, tak betul. Sebab banyak lagi bidang kuasa undang-undang lain yang perlu yang mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa Lembaga sebenarnya. Persekutuan sudah menetapkan. Dan bidang itu boleh dirujuk secara secara putus di dalam Perlembagaan Persekutuan. Secara ringkas Tuan, melihat dan juga progres kes ini, apakah Tuan optimis untuk melihat keputusan itu akan membawa kepada satu bentuk keadilan dalam sistem judisial? Saya mengharapkan kita pertama sekali kita bersabar. Kita bersabar sebab peguam-peguam yang bijaksana semua dah
dah bersedia dengan kesnya masing-masing dan dah bersedia. Ada sebahagiannya sudah berhujah di mahkamah dan sebahagian lagi akan berhujah pada 20 hari bulan 11 ini. Baik. Dan 9 hakim yang akan mendengar kes ini adalah hakim yang paling kanan dalam kedudukan hierarki hakim-hakim di Malaysia kan. Jadi kita tahu kepercayaan kepada mereka ini. Kita tengok macam mana kes ini berjalan dan kita dengar apakah keputusan akhir bagi kes ini. Dan daripada sana kita mengharapkan agar kerajaan mengambil tindakan reformatif, mengambil tindakan afirmatif, mengambil tindakan yang proaktif supaya kita dapat lagi meneruskan agenda reformasi Mahkamah Syariah yang sebagaimana yang telah kita buat sebelum daripada ini. Baik, terima kasih Tuan Hisham. Kita serahkan kepada Yang Bijaksana, Pasukan Peguam dan juga Yang Amat Arif, hakim dalam kes yang diputuskan dan juga kes yang dicabar di Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Persekutuan. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus. InsyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.